Masuk mana kifayatul? Kifayatul muhtadi. Sujud sahwi kan? Sujud sahwi. Muka surat 101. Jawi, Rumi 128. Sujud sahwi. Sujud sahwi. Betul kan? Betul kan? 128 Rumi, 101 Jawi. 4 daripada atas. Kitab Kifayatul Muhtadi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dar. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, dan setengah daripada sunat yang dikerjakan di dalam sembahyang. Sunat yang dikerjakan dalam sembahyang. Dalam sembahyang tu ada sunat kan? Sunat hay'ah ada, sunat ab'ad ada kan? Dan setengah daripada sunat yang dikerjakan di dalam sembahyang itu sujud sahwi. Sujud sahwi tu hukumnya sunat. Sebenarnya sujud sahwi ada yang wajib. Masa bila wajib? Ikut masa jadi makmum wajib. Tak, secara umumnya sunat. Tapi bila makmum, imam buat, makmum wajib buat. Kalau tidak, makmum batal. Cuma secara umumnya sunatlah sujud sahwi. Dan bermula makna sahwi pada syarak. Sahu. Sahwi itu sahu. Sin, ha, waw. Sahu. Sahwi. Sama lah. Pada syarak itu lupa atau lalai atau silap pekerjaan sembahyang. Daripada syarak lah. Lupa, lalai, samalah lupa, lalai tu kan. Atau silap. Tersilap. Tersilap tu lalai lah. Tersilap tu lupa lah. Sama je. Jadi antara perkara sunat yang dilakukan dalam solat adalah sujud sahwi. Hukumnya sunat. Sunat bagi imam dan bagi sembahyang seorang. Bagi makmum, kadang-kadang sunat, kadang-kadang wajib. Masa bila sunat? Masa bila wajib? Jika imam buat, makmum wajib buat. Masa bila sunat? Jika imam tak buat, makmum boleh buat selepas imam salam. Okay? Jadi maksud sujud sahwi, maksudnya sujud kerana lupa. Sujud disebabkan terlupa, sujud disebabkan terlalai, sujud disebabkan silap, tersalah. Tersalah. Cuma itu sekadar apa? Takrif gitu je. Sebenarnya kalau sengaja pun bukan terlupa, tetap sunat sujud sahwi. Namanya sujud kerana terlupa. Terlupa apa? Kita ambil terlupa sunat ab'ad contoh, lupa kunut, lupa tayat awal. Maka sunat sujud sahwi kerana terlupa. Tapi kalau sengaja tinggal, tetap juga sunat sujud sahwi. Sengaja tinggal kunut, sengaja tinggal tayat awal, sengaja tinggal yang tidak membatalkan lah. Sengaja tinggal sujud, itu batal, rukun. Sengaja tinggal sesuatu yang sunat ab'ad, yang tinggal pun tak batal. Sengaja, sunat sujud sahwi. Jadi kalau macam tu, kenapa nama sujud sahwi? Sebab sahwi-sahwi tu lupa. Sedangkan dia sengaja. Dia ambil nama je, ambil nama atas dasar kebiasaan. Istilah tu ada atas dasar kebiasaan. Walaupun bukan sebab lupa sengaja. Ni sujud kerana lupa, engkau sengaja kan? Tak boleh. Tak. Macam ni contoh. Undur ke belakang. Ada ke undur ke depan? Jadi kalau sebab undur, tak payah dah sebut ke belakang. Betul tak? Undur ke belakang. Ke belakang tak, sebab dia tak ada undur ke depan. Maka sebut undur tu dah ke belakang dah. Tapi sebut juga. Kenapa? Atas dasar kebiasaan. Macam itulah kot. Kalau nak bagi contoh tu. Naik ke atas. Ada ke naik ke bawah? Tapi kenapa sebut juga naik ke atas? Atas dasar kebiasaan. Lah naik ni atas lah. Tapi sebut naik, dah tahu dah atas. Begitulah sebut sujud sahwi. Macam itulah ni. Datang bulan. Maknanya tiap-tiap bulan datang. Boleh tak 2 kali sebulan? Boleh. Tapi atas dasar kebiasaan, datang bulan. Gitu lah. Jadi, sujud sahwi ni disebut atas dasar kebiasaan je. Hakikatnya sebenarnya, sama ada dia lupa atau tak lupa, kalau dia tinggal, yang mana tinggal tu tak batal sembahyang lah.
Sunat sujud sahwi juga. Sunat sujud kerana lupa walaupun dia tak lupa. Lebih-lebih lagi dia lupa. Okey. Bila sebut lupa termasuk lalai, tersalah, termasuklah semua tu. Okey. Kita memang selalu lupa kan. Okey. Sekejap tengok. Okey. Dan satu lagi, dia silap pekerjaan sembahyang. Silap pekerjaan sembahyang. Ini kita akan bahas sekejap lagi. Nak bagi ni dulu. Yang tadi sudah abad. Kadang-kadang dia salah tu rukun. Rukun yang dia salah. Tapi dia tak sengaja. Maka ada tuntutan sunat sujud sahwi juga. Sebab dia lupa. Kita akan baca. Dan sebab disunatkan sujud kerana terlupa atau terlalai. Sujud sahwi itulah sunat. Jadi janganlah cakap kena sujud sahwi ke. Tak adalah perkataan kena sujud sahwi. Sebab dia kena tu wajib. Saya terlupa kunut. Kena sujud sahwi ke? Kena. Tak kenalah kata kena. Sebab kan sunat. Bila sunat, buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Kenapa kata kena? Kalau nak kata kena, imam sujud sahwi. Makmum kena ke tak? Baru kena. Imam sujud sahwi. Makmum kena sujud sahwi. Saya sembahyang. Tahu tak hukum sujud sahwi apa? Sunat. Semua tahu sunat. Okey. Tapi pada hari tu, saya tertinggal lah kunut. Kena sujud sahwi tak? Sebut kena. Tadi tu sebut sunat. Sunat tu tak adalah kena tak kena. Bila sebut sunat, kalau tak sujud pun sah ke tak? Tanya lagi. Sujud sahwi hukumnya sunat. Tapi kalau tak sunat, sembahyang sah ke tak? Tanya lagi. Gitulah jawab soalan hari Selasa. Kepala tu. Dan sebab disunatkan sujud sahwi kerana terlupa atau terlalai, iaitu supaya dijabarkan dan menempelkan, dijabarkan, ditampungkan, ditampal. Sebab bila sunat tu tak buat, kurang pahala. Jadi macam nak tampung balik? Nak cover, nak ambil balik pahala tu. Sunat sujud sahwi. Dengan sujud sahwi dapat tarik balik pahala tu. Itu maksud dia. Untuk dijabarkan dan menempelkan kesilapan. Dijabar ni yang saya sebut hari tu kan. Daripada perkataan apa? Ingat lagi tak? Algebra. Ni algebra. Formula matematik yang dicipta oleh Al-Khawarizmi. Algebra. Sebab tu algebra tu pelik. Macam algebra. Macam bukan orang putih punya bahasa. Macam pelik aja. Memang Al-Khawarizmi yang cipta formula matematik algebra tu. Daripada Al-Khawarizmi ambil daripada siapa? Daripada mana algebra tu? Al-Jabbar. Al-Jabbar. Nama Allah lah antara nama Al-Jabbar. Yang macam tu lah Ibn kata yang menampung. Jadi kalau kita tengok kiraan algebra tu kan untuk dia cover balik, dia tampung. Okey. Dijabarkan, ditampal, menempel kesilapan yang salah-salah yang dikerjakan di dalam sembahyang. Yang adalah pekerjaan itu ditegah oleh syarak. Pekerjaan tu tak ditegah, syarak kata jangan buat macam tu, tapi dia buat juga. Okey? Dia buat juga. Maknanya jangan buat, kalau buat batal. Dia buat juga, tapi dia buat tadi terlupalah, bukan sengaja. Itu maksud sembahyang, dalam sembahyang adalah pekerjaan itu ditegah akan dia oleh syarak. Jangan sujud 3 kali, dia sujud juga. Kan ditegah tu. Jangan sujud sekali, dia sujud sekali. Jangan rukuk 2 kali, dia rukuk 2 kali. I'tidal sekali, dia pergi buat 2 kali. Contoh kan. Baca Fatihah, dia pergi tak baca. Jadi semua tadi kesalahan yang ditegah. Cuma dia buat juga kerana terlupa. Satu. Maka dengan sebab tu dijabarkanlah, di-cover balik dengan sujud sahwi. Adalah caranya, ambil secara umum dulu. Kesilapan yang meninggalkan salah satu daripada sunat abad yang tersebut dahulu. Oh, dia tak nak sebut lagi. Oh, silap. Belum lagi. Ini tinggal yang tinggal tak batal, yang batal di bawah. Yang ni bukan. Yang ni kesalahan dengan maksud salah tinggal sunat. Salah juga, tapi salah yang tidak membatalkan. Meninggalkan sunat ba'ad dikira salah. Tapi salah tu tak batal. Sunat ba'ad tu apa? 2 je. Kunut, tahiyat awal. Tu sunat ba'ad. Kunut, tahiyat awal. Jadi, kunut dan tahiyat awal ni, jika tinggal, salah. Syarak menegah.
Tapi tak batal. Dengan sebab tinggal tu, sunat sujud sahwi. Okay. Dapat betulkan balik sunat ma'ad tadi. Sebab, bila tinggal sunat ma'ad, tinggal kunut, dah sujud. Ni sepatutnya kunut kan? Dia pergi sujud. Bila dah sujud, dia dah tinggal. Dia tak boleh kembali kepada, tak boleh dah. Kembali kepada kunut. Kalau dia berdiri balik untuk kunut, batal sembahyang. Macam tu juga, dia dah tahiyat awal. Dia sepatutnya tahiyat awal. Dia pergi naik rakaat ketiga. Dah tinggal. Dia tak boleh turun balik. Dia turun balik, batal sembahyang. Sebab dah tinggal kan? Jadi macam mana nak cover? Tadi terlupa. Ruginya pahala tahiyat awal. Dah terbangun. Kalau turun batal. Sebab dah ready. Macam mana? Jangan risau. Nak dapat pahala balik? Cover dengan sujud sahwi. Okay? Maka pekerjaan yang ditegah pada sembahyang dua bahagi. Yang tadi tinggal sunat ma'ad, ditegah juga. Tapi ditegah yang tak batal. Yang ni ditegah, ada dua. Ditegah. Tak dibenarkan buat. Dua bahagi. Dua keadaan. Dua bahagian. Dua. Ada dua. Terbagi kepada dua. Pertama, perbuatan yang membatalkan sembahyang. Dan jikalau dengan terlupa sekalipun. Seperti berkata-kata yang banyak atau perbuatan yang banyak. Ditegah juga. Ditegah daripada bergerak. Perbuatan banyak. Bergerak. Lebih 3 gerakan berturut-turut. 3 gerakan besar berturut-turut. Ditegah. Dan dia buat. Batal. Sama ada sengaja ataupun terlupa. Batal. Satu lagi, bercakap. Bercakap yang banyak. Bercakap banyak. Lebih pada 6 patah perkataan. Bercakap yang banyak. Sama ada sengaja atau tak sengaja. Kalau bercakap sikit, maaf lagi. Kalau gerak yang sedikit, kurang daripada 3 gerakan besar, maaf lagi. Ini gerakan. Jadi, yang ditegah dalam sembahyang ada dua. Yang pertama, dia buat dengan sengaja pun batal, tak sengaja pun batal. Apakah dia? Bergerak 3 gerakan besar berturut-turut, ataupun bercakap lebih 6 patah perkataan. Okay? Itu pertama. Maka kalau buat macam ni, tak ada sujud sahwi, batal sembahyang. Tak sengaja pun. Melatah pun. Tak, tetap juga batal. Habis cerita. Yang kedua ni kita nak bincang. Dan yang kedua, perbuatan yang tiada membatalkan sembahyang jika dengan terlupa. Dan membatalkan jika dengan sengaja. Buat sengaja batal, buat kerana terlupa tak batal. Apa dia? Tadi itulah. Rukuk sekali, rukuk 2 kali. Bukan sembahyang gerhana. Sembahyang biasa, rukuk 2 kali batal. Tak rukuk langsung, batal. Tapi buat ni bukan sengaja. Kalau sengaja, batal. Tak sengaja, maka tak batal lah. Rakaat 4 dia jadi 5. Rakaat 4 jadi 3. 2 jadi 3. 3 jadi 4. 3 jadi 2. Macam tu lah. 2 jadi 1. Ada tak 2 jadi 1? Jarang tak? Jarang sangat. Maksudnya, 1 ke 2? 1 ke 2? 1 ke 2? Sembahyang subuh. Jarang sangat. Teruk sungguh tu. Kena perobat tu. Jadi tidak membatalkan jika terlupa. Antara lain tak baca Fatihah. Terlupa baca. Tak batal. Tapi kalau sengaja tak baca Fatihah, batal. Apa-apa. Okay. Dan membatalkan jika sengaja. Seperti perkataan yang sedikit. Kurang daripada 6 patah perkataan. Perkataan yang sedikit. Bercakap tak sengaja 6 perkataan ke bawah. 6 patah perkataan ke bawah. Maka tak batal. Dengan syarat terlupalah. Kalau sengaja, 1 perkataan pun batal. Batal. Kalau sengaja, batal. Tapi kalau tak sengaja, 6 ke bawah, tak batal. Dia bagi terlupa. Dan makan yang sedikit. Tak batal. Makan banyak, batal dalam sembahyang. Makan sedikit, macam ni. Silap. Makan sedikit dan tak sengaja. Baru betul. Makan sikit dan tak sengaja, tak batal. Makan sedikit tapi sengaja, batal dalam sembahyang. Makan banyak dalam sembahyang, sengaja ke tak sengaja ke, batal. Soalannya, sikit banyak? Sikit besar biji lenga. Besar satu nasi lah. Sebiji nasi, sikit. 1 biji nasi sikit. Maka kalau telan dengan sengaja batal, tak sengaja tak batal. Sebiji nasi. Terlekat kat celah gigi. Gigi berlubang. Makan pula basmati, panjang, keluar kat tepi. Masa tengah sembahyang, imam baca panjang. Jai imam ni. Keluar dah. Cantik. Main buat kat sini. Lambat buat sini. Buat kat sini. Masa nak bagi salam, mana? Tak ada, hilang. Mana biji? Sengaja tak sengaja telan, tak batal. Tapi kalau ada sebiji, sedap ni.
Telan. Dengan sengaja. Batal. Ya. Tapi kalau banyak, banyak macam mana ya? Tengah-tengah semayang tu, tengok dalam poket ada nasi, ambil. Banyak. Tak sengaja makan. Batal sengaja atau tak sengaja? Kat mana banyaknya? Ulama kata banyak tu boleh kunyah. Maksudnya kalau kunyah tu memadai, jadi. Memanglah satu biji pun boleh kunyah. Tapi biar padan dengan kunyah tu. Berapa biji? Padan dengan kunyah. 5. 5 dah jadi kunyah. Jadi lah. Boleh lah kunyah. Kalau satu macam kunyah apa lekat terus lagi dekat gigi kan. Dia macam tu lah. 5. Jadi kalau 5 macam tu lah. Dia uruf je. Uruf. Dia tak ada berapa-berapa tu. Cuma makan sikit ikut uruf. Sikit tak sengaja tak batal, sengaja batal. Makan banyak sengaja ke tak sengaja ke batal. Dan menambah rukun fi'li dengan lupa. Seperti sujud. Sujud sekali, sujud 2 kali, sujud 3 kali, sujud 3 kali lah. Sujud 3 kali. Ada kiaslah yang lain-lain pun. Rukun lah, rukun fi'li. Dan memanjangkan rukun pendek. Rukun pendek ada 2, seperti i'tidal dan duduk di antara 2 sujud dipanggil rukun pendek. Kita dah sebut dah sebelum ni. I'tidal lepas sami Allah al-mahmidah tu dipanggil i'tidal. I'tidal tak boleh lebih daripada kadar bacaan Fatihah. Fatihah bacaan berapa saat? 20? 30 kurang sikit. 27. Jadi jika dia i'tidal lebih 27 saat batal. Tapi tiba-tiba dia buat terlupa, tak batal lah. Tapi yang ada juga i'tidal yang i'tidal rukun panjang. Apa? Mana? Ataupun i'tidal rukun pendek yang dimaafkan, boleh juga. Ataupun i'tidal rukun panjang, mana? Rakaat terakhir setiap semayang, khususnya semayang subuh, ataupun mana-mana semayang yang baca kunut nazilah. Dia jadi rukun panjang, automatik. Ataupun kita tak nak sebut macam tu pun boleh, kita sebut macam ni. Dia rukun pendek tapi dimaafkan. Sama je lah. Okay. Kalau dia memanjangkan tapi terlupa. Satu lagi. Kalau solat sunat tasbih, tak apa. Kalau tidak nak baca macam ni, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, lebih. Solat sunat tasbih, dikecualikan. Semua panjang. Okay. Jadi dia terlupa memanjangkan. Itu kalau i'tidal. Kalau duduk di antara 2 sujud, jangan lebih daripada bacaan tahiyat. Berapa saat? Lebih kurang 10, 15. Tentulah 11, 12. Bacalah tahiyat. Okey? Bacaan tu jangan lebih. Duduk lebih batal. Tiba-tiba tak sengaja duduk lebih, tak batal. Tu cerita dia. Duduk antara 2 sujud. Dan seperti menambahi 1 rakaat dengan lupa. Lagilah tambah 1 rakaat, batal sepatutnya. Tapi lupa, tak batal. Tak batal. Okey, habis. Maka tiada disunatkan sujud sahwi bagi yang pertamanya. Yang mana yang pertama tadi tu? Iaitu tiap-tiap pekerjaan yang membatalkan sembahyang jikalau dengan terlupa sekalipun. Seperti barang yang tersebut itu kerana di luar sembahyang dah batal lah. Gerak lebih 3 gerakan. Makan banyak-banyak. Minum banyak. Apa-apalah semua-semua tu lah. Maka tak dituntut dengan sujud sahwi. Sebab apa? Sebab batal lah. Yang pertama tadi. Yang kedua ni. Dan disunatkan sujud sahwi bagi yang keduanya. Yang tadi tu. Buat dengan sengaja batal, tapi kalau tak sengaja tak batal. Ya? Yang kedua iaitu tiap-tiap pekerjaan yang dikerjakan yang membatalkan sembahyang jika diperbuatkan dia dengan sengaja. Dan tiada batal dengan lupa. Tambah rakaat 5. Tak batal kalau lupa. Lepas tu, sunat sujud sahwi lepas tu. Tambah sujud 3 kali. Tak batal kalau lupa. Maka lepas pada tu, sunat sujud sahwi. Sunat lah, tak wajib. Rukuk 2 kali. Kan batal. Tapi dia lupa. Nanti sunat. Bila sebut sujud sahwi, last sekali sebelum salam. Apa-apa yang lain-lain lah. Okay. Okay. Sebenarnya ada lagi dalam kitab Matla'ul Badrain yang sunat sujud sahwi juga, tapi tak ada dalam kitab kita. Sebab tu kena kita belajar banyak kitab. Macam kitab tadi Minhajus Salam, nipis kitab.
Dalam kitab-kitab lain tak ada, tapi dalam kitab tu ada. Padahal belajar tentang kewajipan sembahyang apa tau? Yang tak ada pada kitab lain, ada kitab Minhajus Salam tadi, maghrib tadi, nak share sikit. Iaitu bila anak tu dah balik anak tu dah balik, kita kena cakap dekat anak tu, suruh dia niat nak buat semua perkara yang Allah suruh, Allah dan Rasul suruh, dan tinggal semua perkara yang Allah dan Rasul larang. Kena niat itu. Tak ada kitab lain. Baliklah, anda balik terus. Sekarang ni Allah dan Rasul ada suruh kita buat benda yang wajib. Jadi sekarang niat nak buat semua. Sekarang niat nak buat. Yalah, ya saya niatlah nak buat semua yang Allah dan Rasul suruh. Dan niat tak nak buat semua Allah dan Rasul larang. Niat sekarang. Niatlah saya tak nak buat apa yang Allah dan Rasul larang. Nanti masih dia hidup nanti, dalam menjalani kehidupan, dia buat juga, itu bab lain, tapi dia kena daripada awal. Macam sebagaimana jika masuk semayang, masuk waktu, dah masuk waktu, tak nak semayang lagi, boleh. Sebab masa kan panjang. Dengan niat. Kena niat. Niat apa? Nak semayang nanti. Kalau tak niat, kosong aja. Dah masuk waktu. Tak ada niat pun nak semayang. Berdosa. Walaupun waktu tak habis, dah berdosa dah. Habis tu macam mana? Niat, aku nak semayang sekejap lagi pukul 4. 3 pukul 4 nanti baru nak semayang. Baru tak berdosa. Begitulah dalam kehidupan, balik je kena ada niat tu. Ada Minhajus Salam ada. Jadi anak yang baru balik tu kena niat, suruh dia niat. Maksudnya suruh dia cakap, suruh dia mengaku. Niat tu payah. Apa benda niat-niat? Macam ni lah. Okey, Allah dan Rasul ada suruh kita buat macam-macam. Nanti kau belajarlah. Nak ajar banyak sangat. Okey. Jadi apa yang Allah dan Rasul suruh, semua kena buat. Okey. Buat tau. Buat bersungguh-sungguh. Ya buat. Dan Allah dan Rasul ada yang larang, tak bagi buat macam-macam. Nanti belajarlah. Niat sekarang, iaitu jangan buat apa yang Allah dan Rasul tak bagi buat. Betul? Betul. Okey, cukup. Maka dia akan terpelihara daripada anasir-anasir liar. Dia akan terpelihara. Kerana ada niat tu. Yang tak ada niat, macam tu lah. Nak semayang ni, masuk waktu, nantilah aku semayang pukul 4, semayang Zuhur. Padahal lewat tu, tak apa. Kena ada niat tu. Maka Allah pelihara dia. Tiba-tiba pukul 4 semayang sungguh. Gitu lah. Kalau tak ada niat, kosong aja. Tahu-tahu tinggal semayang je. Lepas tu kena ada niat. Tu nak cerita apa? Tentang, dekat kitab lain ada. Kitab ni tak ada. Dalam kitab ni tak ada. Dalam kitab lain ada. Matla'il Badrain. Apa dia kata? Ada yang sunat sujud sahwi, tak masuk dalam ni. Apa dia? Yang pertama, memindahkan rukun qauli. Fatihah baca masa sujud. Tiba-tiba Fatihah baca masa tahiyat. Tersilap baca. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyah lah. Dah baca. Walaupun sikit. Maka sunat sujud sahwi. Cuma kalau jadi imam, tak digalakkan buat sebab makmum akan pening kepala, jadi huru-hara, baik jangan buat. Tapi kalau sembahyang seorang, sunat, kesunatan itu ada. Memindahkan rukun qauli. Allahu Akbar. Wajah tu ni. Wajah tu tiba-tiba je. At-tahiyatul mubarak. Baca tahiyat akhir. Masa berdiri. Masa rukuk. Memindahkan tu. Tak batal. Tapi sunat sujud sahwi. Okay. Yang kedua dalam kitab Matla'il Badrain juga, dalam kitab Fathul Mu'in pun ada, I'anatul Talibin pun ada. Kecuali memindahkan rukun qauli. Kecuali rukun qauli salam dengan takbir. Tu tak boleh pindah. Nanti kata rukun qauli ada 5, dia pindah salam. Masa rukuk, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu terus habis keluar sembahyang batal. Kena kaca kecuali. Malam-malam ni semua pandai-pandai. Tuan-tuan duduk belakang. Kena cakap cepat-cepat. Kalau tidak habis. Kena. Kecuali salam dengan takbiratul ihram lah. Mana boleh masuk balik. Satu. Memindahkan rukun qauli. Okay, satu. Satu lagi. Sekejap. Yang ni. Memindahkan sunat ba'd. Sunat ba'd pun. Masa sujud, Allahumma hdini fi man hadait. Allah, silap. Sunat sahwi. Memindahkanlah tu. Okey. Yang ketiga, yang ni paling selalu buat. Memindahkan sunat hay'ah. Tadi memindahkan sunat ba'd. Ini memindahkan sunat hay'ah. Subhana rabbiyal azim masa sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi masa rukuk. Kama sallaita ala Ibrahim, lepas baca doa iftitah, contohlah. Buatlah contoh macam mana pun. Biasa yang bertukar subhanallah azim subhanallah, maka sunat sujud sahwi. Saya baca kitab ni, ingat lagi Fathul Mu'in ada, yang I'anatul Talibin ada, Matla'il Badrain pun ada. Dan fatwa mufti Brunei pun ada juga. Yang mengatakan yang sunat hay'ah tadi, sebab rare lah. Sunat hay'ah dengan sunat ba'd ni rare sikit kan, memindahkan.
Kalau memindahkan rukun qauli tu dia tak rare sangat, biasa dengar. Ada sabilah pun ada, saya tak silap. Tak silap lah. Jadi dia tak rare sangat. Yang ni rare sangat. Iaitu memindahkan memindahkan sunat hayah. Sunat hayah qauli. Sunat hayah qauli. Sunat hayah yang jenis keluar mulut. Sebab angkat tangan pun sunat hayah. Tak, itu tak sunat hayah yang sebut. Memindahkan aja. Maka sunat sujud sahwi. Okey. Dan bermula yang ditinggalkan di dalam sembahyang itu sama ada sembahyang fardu atau sunat, 3 perkara. Dalam bab meninggalkan sesuatu dalam sembahyang terbagi pada 3. Yang pertama fardu, tinggalkan fardu, iaitu rukun. Maka yakni fardu yang tertinggal dengan terlupa. Itu tidak boleh digantikan daripadanya dengan sujud sahwi atau lainnya, tak boleh. Yang masuk dalam sembahyang, alamak tertinggal lah. Tertinggal ni ada 3. Yang pertama tertinggal rukun. Yang boleh terjadi dalam sembahyang, 3. Bila tertinggal rukun, tak boleh ganti dengan sujud sahwi. Tak apalah, tak baca Fatihah sebab berangan. Imam tengah baca surah, dia berangan. Tak apalah, nanti sujud sahwi ya. Tak boleh. Tak boleh. Kalau masbuk lain lah. Masbuk tu imam tanggung kan. Tadi terlupa nak sujud 2 kali ya, sujud sekali aja. Rakaat pertama tadi. Sekarang rakaat keempat dah. Tak apalah, nanti sujud sahwi ya. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh dijabarkan dengan sujud sahwi. Rukun-rukun. Kalau tinggal. Ataupun syak pun sama juga. Tinggal dengan yakin. Maka tak boleh cover dengan sujud sahwi. Maksud tak boleh cover tu, tak buat rukun tu. Buat sujud sahwi je. Kalau dah cover balik lepas sujud sahwi memang sunat. Tu nanti dulu. Jadi, tak boleh. Tak payah buat lah. Nanti sujud sahwi. Cover balik. Tak boleh. Dengan yakin. Ataupun, tadi buat ke tak rukuk tadi ya? Maksud tengah sujud ni. Tadi rukuk ke tak? Maka tak boleh ganti. Dia dikira tak buat juga. Syak. Dikira tak buat. Dengan maksud, dia tak boleh ganti dengan sujud sahwi. Macam mana nak buat? Nanti dulu. Kita baca dulu. Tetapi jika diingatkan dia. Bila diingat? Ingat yang tinggal tadi, rukun tadi. Dahulu, sebelum. Daripada memberi salam. Sebelum bagi salam, diingat. Wajib ia mendatangkan dia. Wajib dia buat balik. Apa yang dia lupa tu, rukun tadi. Selama tiada ia perbuatkan umpama yang tertinggal. Apa benda ni? Selama tiada ia perbuatkan umpama yang tertinggal. Apa? Umpama tu. Sebelum sampai sujud rakaat seterusnya. Tu maksud dia. Jika dia teringat kemudian, dia teringat tak sujud, kan? Selepas, kan? Teringat, kan? Tiada tu biar tu. Kita baca yang kita kerat je ni. Jika teringat kemudian, jika dia teringat selepas daripada sudah mengerjakan umpama. Kalau sujud, dia teringat tu lepas dia sujud rakaat satu lagi. Rakaat yang lain. Maknanya tu yang seumpama tu. Susah betul tak? Dijadikan yang dikerjakan itu ganti daripada yang tertinggal. Ini yang qaul utam masalah 50 lah. Yang viral. Ni ada. Padahal kitab kifayah pun ada. Kitab qaul utam pun ada. Cari tak jumpa lagu mana. Yang boleh nak rak orang tu. Nak belasah orang. Biarlah kita kemas sungguh. Kita pun gogek-gogek rak orang. Ada. Cuma faham dengan tak faham je. Apa maksud dia? Ada. Jadi, kalau tinggal rukuk, okay, dia mesti buat rukuk. Mesti dia buat rukuk balik. Okey, dia teringat ketika dia sujud. Dalam keadaan dia tertinggal rukuk. Dia ingat, masa sujud tu aku tadi tak rukuk. Daripada sujud tadi dia rukuk, dia tak rukuk. Dia terus sujud. Maknanya i'tidal sujud, duduk di antara sujud. Katalah sujud yang itu. Okey. Masa sujud yang kedua tu, dia teringat tadi aku tak rukuk. Dah sampai tak rukuk? Masih dia sujud. Masih dia teringat tu dah sampai ke tak sampai lagi rukuk? Belum. Maka dia kena bangun terus rukuk. Bangun i'tidal dulu. Bangun i'tidal dah rukuk. Bangun berdiri dah rukuk.
Sebab tak sampai seumpama lagi. Tapi kalau dah sampai seumpama, yang seumpama tu lah ganti yang tu. Maknanya tambah satu rakaat lagi. Contohnya, dia ingat dia tak rukuk ketika dia rukuk pada rakaat seterusnya. Sama ada rakaat kedua, ketiga, keempat, tak kisah. Jadi, katalah rakaat kedua lah kita bagi contoh. Jadi rakaat kedua yang dia rukuk tu, kan? Macam sebenarnya satu baru, ganti. Matching balik, ganti. Jadi tak payah rukuk lah. Sebab apa tak payah rukuk? Sebab kau dah rukuk. Nak rukuk macam mana lagi? Nak goyang-goyang macam ni? Macam tu. Nak masuk rukuk macam mana? Dah memang rukuk. Walaupun kau teringat ketika rukuk, kau kena buat rukuk yang rakaat pertama. Habis dah rukuk kan ni? Masuk lah. Macam mana nak masuk? Kan dah rukuk. Maka dia jadi halal lah. Jadi rukuk lah. Tapi kalau dah i'tidal rakaat seterusnya, tak perlu dah lah rukuk. Sebab rukuk yang tadi tu dah ganti dah. Itu maksud dia. Dan jika teringat ni, wajib dia datang balik apa yang dia lupa tadi, selama tiada ia perbuatkan umpama. tidak perbuatkan umpama yang tertinggal. Kalau dah buat, jika teringat, kemudian daripada sudah mengerjakan umpama, umpamanya, kelakar kadang-kadang bila kita Allah, hai bahasa. Okey, dijadikan yang dikerjakan itu ganti daripada yang tertinggal. Kan? Kalau faham nak tergelak ah. Kalau tak faham sekarang buat benda pula. tertinggal. Dia jadi satu ke dia jadi dua? Dia jadi apa dia? Jadi kalau dia masuk dah jumpa ke rukuk yang seterusnya. dah jumpa. Jadi satu ke dia jadi dua? Dia jadi satu ah. Maknanya dia bukannya dia jadi dua, tiga kata asar. Dia jadi dua, lepas tu kena buat tahiyat, kena 3 4. Tak. Dia jadi satu. Jadi maknanya orang tengok dia sembahyang macam 3 rakaat baru tahiyat awal. Orang tengoklah. Okay. Tapi kalau dia masalah juga. Kalau dia teringat pada rakaat keempat, masa tahiyat baru teringat. Tak, maknanya tahiyat awal dia buat dah. Yang tadi. Maka dia bangun terus tambah satu. Dia ingat masa tahiyat akhir, memang teringat. Alamak, tadi tak rukuk. Tapi rukuk yang pertama yang tak rukuk tu dah diganti oleh rakaat yang kedua. Rakaat kedua ganti tiga. Jadi maknanya aku ni baru sebenarnya rakaat ketiga baru. Maka dia naik yang terus. Yang itu tahiyat awal dia memang nasib lah. Dah terbuat lah tahiyat awal dia. Nasib lah. Ini kalau dia masih lagi belum tahiyat awal lagi, maka orang tengok 3 rakaat baru tahiyat. 3 rakaat tahiyat. Rakaat kedua tak tahiyat. Orang nampak macam tu. Itu keadaan dia. Sebab dia masih lagi dalam sembahyang. Dia berbeza dengan masbuk tau. Masbuk berbeza. Makmum masbuk. Makmum yang hutang rakaat. Dia beza. Tak sama dengan yang tadi. Makmum masbuk, makmum yang hutang rakaat, dia masuk rakaat kedua, dia masuk imam rakaat kedua. Kan? Budak-budak tadika, dia kata apa? Imam 2, makmum 1. Tu tadika punya kira. Imam 3, makmum 2. Imam 4, makmum 3. Lepas tu imam salam, makmum kena tambah sebab masbuk. Tu budak-budak kira. Yang orang dewasa yang sebenarnya bukan kira macam tu. Imam 2, makmum baru masuk, makmum 2. Sebab tu tahiyat awal. Imam 3, makmum 3. Imam 4, makmum 4. Imam salam kejap. Kau berapa rakaat semua tadi? 3. Tak boleh, tambah satu lagi. Jadi maknanya dia sembahyang 2, 3, 4, 4. 2, 3, 4, 4. Itu kian. Nampak? Yang tadi lain. Yang tinggal rukuk tadi lain. Bila dia teringat tu, yang dia buat rakaat kedua tu jadi satu. Dia jadi satu. Dia tak sama macam kiraan masbuk tadi. Boleh kiaskan juga kepada kalau dia masuk penjara. Ni boleh kias juga ni. Kias luas sikit lah. Dia masuk penjara, tak tahu waktu bila-bila. Maksud, waktu apa ni? Waktu semayang tak tahu. Maka dia semayang juga. Dia semayang sehari 5 kali. Dan dia agak-agak lah waktu masuk tu. Dia tak tahu ni. Setelah 30 tahun, ambil 30 tahun terus. Semayang gitu. Dia kira, dia buat kiraan. Dia agak-agak, sekarang dah pukul 1. Okey, aku semayang Zuhur. Begini. Lepas tu dia sudah sekira 30 tahun. Rupa-rupanya kiraan dia tu salah. Bila kiraan salah, mana semua sembahyang salah kan? Semua salah. Dia nak kena qada yang mana? Lepas dia keluar, aku kira pukul 1 pagi tu, 1 tengah hari, sebenarnya 1 pagi contoh. Maknanya semua kiraan itu semua salah tu. Soalannya dia nak kena qada berapa lama? Dia hanya kena qada hari terakhir saja. Sehari je. Hari terakhir. Kenapa? Hari yang kedua cover. Hari yang
Macam mana? Hari kedua qada hari yang pertama. Macam tu lah. Hari kedua qada. Hari yang pertama tu tak sah. Hari kedua dia sembahyang. Hari kedua tu macam qada hari pertama. Hari ketiga qada hari kedua. Jadi maknanya dia tinggal sembahyang, dia kena qada 5 hari je. 5 waktu je. Iaitu hari yang terakhir. Ataupun kita boleh kata hari yang pertama pun boleh. Tak. Sebab hari pertama tu, hari kedua tu yang qada. Hari pertama. Jadi hari yang terakhir lah. Hari terakhir lah. Hari terakhir tu yang dia kena qada. Boleh kias. Samalah. Lebih kurang samalah. Kalau tengok, macam tadi, rukuk tak, tapi dah lepas. Kan? Sama dia punya konsep. Konsep sama. Cerita lain-lain. Dan jika, apa dia? Dia macam shift. Yalah, gitu lah. Jadi, sembahyang tu tak kena sembahyang. Ya? Habis napas dah ni. Ngelah. Dan jika diingatkan dia kemudian daripada memberi salam. Ingat apa ni? Katalah terlupa rukuk. Tadi ingat dalam sembahyang lagi. Ini ingat lepas sembahyang. Dah salam baru ingat. Tadi tak rukuk. Tadi sujud sekali. Apa-apalah. Lepas sembahyang. Wajib ia kembali kepada sembahyang. Wajib masuk. Tengah ada habis sembahyang boleh masuk balik? Boleh masuk balik. Kerana salam dia tak sah. Salam dia tidak dikira. Assalamualaikum warahmatullahi tak kira. Dia masih lagi dalam sembahyang sebenarnya. Nanti kita akan, tak tahulah, kita tak masuk bab ni. Tapi dalam kitab Qaul Utam dia ada cerita. Berkaitan dengan jika imam tu tak cukup rakaat, makmum kena bangun berdiri, dia tak boleh ikut kan. Imam 3 je, apa sembahyang asar 3 rakaat. Makmum tak boleh tahiyat, tak boleh ikut imam, dia kena bangun, kan? Masa bangun tu, dia boleh baca Fatihah rukuk tak? Tak boleh, batal. Apa sebab pula? Imam dah salam. Imam dah batal 3 rakaat. Aku dah naik dah. Tak boleh. Batal. Dia naik baca Fatihah, lepas tu dia rukuk. Batal. Pernah dengar? Pernah dengar? Batal. Tapi imam dah salam ni. Imam salah lah. Kita kata nanti aku pesan kat imam, kau sembahyang balik tadi 3 je. Soalannya bukan dia. Yang makmum tadi ni, dia naik, imam pun bagi salam. Dia naik, dia tunggu. Dia harap-harap imam naik lah. Sebab subhanallah apa. Imam tak nak naik, imam bagi salam. Lepas imam bagi salam, dia rukuk. Dia baca Fatihah, dia rukuk. Maka makmum tadi batal. Walaupun imam dah salam. Nak tanya, pernah dengar ke tak? Tak Ajing? Kalau tak ada. Kalau tak. Sebab apa? Sama je. Takkan tiba-tiba cerita benda tu mesti ada kena-mengena ni. Kait lah. Cuma jauh sikit kadang-kadang. Saya punya pusing, U-turn jauh. Satu mungkin naik balik satu. Tapi point dia bukan kat situ. Itu kesan. Point dia, yang tadi tu lah baru lepas cakap. Salam dia tu tak sah. Kan baru lepas cakap tadi. Yang bab ni, salam dia tu tak dikira. Sebab apa salam salah? Kenapa tak kira? Sebab dia bukan sengaja nak buat salah. Maka dia masih lagi dalam sembahyang. Sebab tu kalau makmum rukuk, makmum telah meninggalkan imam berapa rukun tu. Imam dah salam. Salam tu tak sah. Kenapa? Dia bukan sengaja. Kecuali mufaraqah. Mufaraqah settle lah. Jadi maknanya nak rukuk kena mufaraqah. Ataupun biar jarak tu lama. Biar je. Jangan baca Fatihah, tunggu je. Imam baca subhanallah, baru dah panjang sangat dah. Memang dah putus lah. Dah jadi cerita bab tu. Barulah tak payah mufaraqah pun tak apa. Sebab imam dah batal. Kenapa imam batal? Imam dah panjang dah baca. Kalau pendek-pendek, tak boleh. Qaul Utam esok pagi. Masjid Pelindung. Qaul Utam esok pagi. Masalah yang ke-7. Kalau banyak masalah. Kat 100 dah. Okey. Jika dia dah bagi salam, wajib kembali. Sebab salam dia tadi tak sah. Wajib masuk balik sembahyang. Dan mendatangkan dia dengan bersegera. Maknanya kata tadi lupa apa? Lupa sujud. Lupa sujud. Sujud sekali aja. Kan? Bila sujud sekali je, dia dah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu dia macam tak cukup sujud. Macam tak cukup kan? Okey, ingat. Betul lah tak cukup sujud. Dia terus sujud. Dia suruh duduk dan sujud dulu. Duduk sujud, memang dia duduk pun. Dan dia niat masuk sembahyang. Tak payah niat, dia memang dalam sembahyang. Sujud. Bila dia sujud, duduk dia sujud, tengoklah sujud ke berapa yang ditinggal. Okay? Kemudian tahiyat. Dia masuk balik. Tapi dengan syarat nak masuk balik tu. Syarat dia apa? Jika ada masanya, yakni masa ingat itu lagi hampir pada huruf dekat, baru pendek masa.
Berapa panjang pendek ni? Ulama tak letak berapa minit. Cuma uruf. Cuma kisah daripada kisah Zulyadain ni kan. Sahabat Nabi. Nabi lepas habis sembahyang, Nabi buat 2 rakaat, terlupa. Kemudian Nabi berjalan pergi ke tepi. Nabi termenung. Sahabat kelang kabut. Apa ni? Cerita ni nak suruh kira masa berapa saat? Jangan ngangau gitu. Nabi dah salam, apa pula sembahyang 2 rakaat ni? Patutnya 4. Nabi pun tak wirid tak apa. Lepas bagi salam, Nabi bangun, berjalan kaki, pergi ke ujung. Kalau sini Nabi sembahyang, pergi ke ujung sikit, Masjid Nabawi tu, macam termenung, macam mikir. Sahabat kelang kabut, apa pasal? Kosar ke? Kecoh. Kira apa pasal tu? Lepas tu, seorang pergi, kau lah tanya. Semua tak berani tanya. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, semua tak berani tanya. Akhir sekali seorang nama Zulyadain. Dia tangan dia panjang sampai ke lutut. Kalau dia tangan dia sebab Zulyadain nama dia. Gelaran dia yang mempunyai 2 tangan sampai ke lutut. Kau lah pergi. Akhir Zulyadain tanya, "Ya Rasulullah, tadi kita qasar ke apa kedua tu?" Tak qasar. Tak ada pun. Tuan buat 2 je tadi. Takutlah kan, takut Nabi, takut. 2. Dia pun tanya, "Ya ke?" Nabi kata, "Ya 2." Nabi terus masuk sembahyang balik. Tambah lagi 2. Soalannya, berapa lama agaknya? Tu aja. Sebab ulama tak letak. Dia kata uruf, agak-agak lama. Itulah lama dia. Kurang daripada tu, okey. Lebih pada tu, kira lama. Putus mualat, sembahyang balik. Macam lama sangat. Macam lama sangat lah seminit. Rasa 30 saat je lah. Tak tahu lah, nak cakap. Tapi uruf. Rasa seminit macam lama. Bawah seminit. Kita pun dapat rasa macam putus mualat dah ni. Macam nak semayang balik, macam dah macam tu lah. Kita pun rasa macam tu. Satu, ada 2 syarat tu, baru satu. Dengan syarat jangan lama. Yang kedua, pada uruf dan dihubungkan dia dengan barang yang tinggal daripada sembahyang. Masuk sembahyang balik lah. Kalau pendek masanya. Dan jikalau ada ia berkata-kata yang sedikit. Kalau kata-kata sedikit, boleh masuk. Kalau banyak tak boleh. Kalau banyak tak boleh. Kata-kata sedikit. Sikit banyak, uruh juga. Sudah, uruh lagi. Macam mana? Akhir sekali, ulama' kira. Nabi tanya tu kan. Nabi kata, ya ke? Tanya sahabat, adakah benar begini-begini Zulyadain cakap? Sahabat, kepala ulama' kira-kira ada 6 patah perkataan. Maka, kita ambil 6 ke bawah. Macam tu je lah. Sebab uruh kan, payah. Okay? Lebih bercakap lebih daripada 6 patah perkataan, habis putus mualat, sembahyang balik. Jadi kalau dia baca astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa habis dah, lama dah habis. Macam tu lah. Okey, kalau dia diam, tadi tak cukup. Orang belakang kata. Dia pun, ya ke? Berapa dah? Ya ke? 2? Sungguh? 3? Sungguh? Berapa rakaat? Berapa rakaat? 5 dah. Satu lagi. Tadi 3 je orang jawab. Ada satu lagi. Bangun terus, boleh masuk. Kata, lah aku lupa. Habis. Tak boleh, sembahyang balik. Okey. Kena sembahyang daripada awal balik. Dan berpaling daripada kiblat dan keluar daripada masjid sekalipun. Walaupun dah keluar daripada kiblat, dah berpaling kiblat, walaupun dah keluar masjid sekalipun. Dengan syarat, masa jangan lama tadi, cakap jangan banyak. Okey. Boleh masuk balik sembahyang. Kemudian lepas dia masuk balik sembahyang dan sempurnakanlah apa yang dia tinggal tadi. Kemudian ia sujud sawi, sunat sujud sawi last sekali. Dan jika teringat sunat sujud sawi, last sekali sunat sujud sawi. Tak buat pun tak apa. Tapi sunat sujud sawi. Dan jika teringat ia kemudian daripada masa yang panjang, wajib diulangkan sembahyangnya atau bercakap banyak, wajib sembahyang balik. Okey, yang kedua. Yang kedua apa? Cukuplah kat situ. Yakni yang kedua daripada yang tinggalkan dalam sunat abad, maka barang yang ditinggalkan daripada dalam sembahyang sama ada dengan sengaja. Jap. Tengok yang Rumi macam ni. Tengok jap. Nak berhenti kat mana? Rasa boleh berhenti dah kot ni. Boleh kan? Boleh. Stesen lah. Sebab tu tak nampak yang Jawi ni tahulah dia straight aja. Ya okey. Dan yang kedua. Okey. Berhenti dekat. Dan yang kedua, yakni kedua daripada yang ditinggalkan dalam sembahyang itu sunat ba'd. Dan yang keduanya. Ni stesen ni, memang stesen. Stesen besar ni, stesen besar. Stesen besar.
Dan yang keduanya, dapat satu muka. Jawi. Jadi kot. Dapat Misbahul Munir satu muka Jawi. Wallahu a'lam. Wih, ramai juga. Tangguh dulu ya. Bakat-bakat tidur lah. Ni korang ni tak nak tidur ke? Ramai tengok ni. Orang buta mengaji apalah online ni. Balik tidur. Balik tidur apa? Kat rumah dah.